Inisiatif Amanah Saham Rahmah dikaji. Tindakan tegas jika tukar label beras. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Mekanisme terbaik untuk mewujudkan amanah saham rahmah sedang dikaji. Inisiatif menggunakan konsep menang-menang berupaya memberi pendapatan berterusan kepada keluarga miskin tegar. Menerangkan ketika menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Saleh berkata, sejumlah wang akan dilaburkan kerajaan di bawah syarikat tertentu. Dividen akan diberi kepada keluarga memerlukan, manakala wang pokok yang dilaburkan itu tetap milik kerajaan. Saham Rahmah ini menarik. Dia dalam inkubator lagi ni. Masih dalam inkubator, masih dalam perbincangan. Tetapi ini satu idea di mana kita berfikir berkenaan nak menitik noktahkan kemiskinan tegar. Sebab ada kumpulan yang tidak boleh bekerja. Kalau kita beri peluang pekerjaan pun tak boleh bekerja. Apabila kita buat amanah saham rahmah ini, dia macam letakkan 100,000 di dalam satu wang tabung untuk dilaburkan dan dividen itu diberikan setiap bulan kepada keluarga-keluarga ini. Jadi prinsipal itu duit kerajaan dan tidak hilang, tetapi dividen itu boleh diberikan kepada keluarga-keluarga miskin tegar ini. Ada satu Fuziah turut yakin fasa kedua jualan Rahmah Bergerak bermula September ini, platform terbaik rakyat mendapatkan barangan keperluan berkualiti dengan harga patut. Pada masa sama membawa konsep kedai cari rakyat yang lebih mudah, murah dan mesra rakyat. Kan mak-mak turun bawa besen, beli ayam, beli sayur dan sebagainya. Itulah konsepnya, dan kita terus direct daripada pemborong peruncit. Pemborong tu juga peruncit, jadi dia cut cost lah, ya, dengan penambahan bajet daripada yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebanyak 50 juta ringgit. InsyaAllah bulan September ni kita bermula fasa yang lebih lebih agresif dan lebih tersusun di setiap negeri. Pengilang, pemborong dan peruncit berdepan tindakan undang-undang jika didapati melakukan kesalahan kenyataan palsu mengenai grade beras. Serentak dengan itu, bermula hari ini, operasi beras putih tempatan dilaksana dengan memberi fokus pemeriksaan serta penguatkuasaan ke atas kilang padi komersial dan pemborong beras. Kenyataan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyebut, operasi bagi memastikan keseluruhan rantaian bekalan pengedaran beras di semua peringkat mematuhi peraturan dan perundangan sedia ada. Kementerian turut memandang serius video tular berkaitan dakwaan penipuan oleh pemborong beras tempatan yang membungkus semula kampit beras tempatan menjadi bungkusan kampit beras import. Penguatkuasaan undang-undang berkaitan padi dan beras dilaksanakan oleh Kawal Selia Padi dan Beras di bawah Akta Kawal Selia Padi dan Beras 1994 Akta 522. Pertambahan komitmen pelaburan dalam sektor ekonomi digital isyarat jelas keyakinan pelabur. Profesor Ekonomi Sunway University Dr. Ye Kim Ling berpandangan ia turut mencerminkan prospek ekonomi digital yang kukuh dalam tempoh terdekat. Pertumbuhan positif sektor itu bakal melonjakkan sektor perkhidmatan maklumat dan komunikasi serta e-dagang yang diunjur tumbuh 6 dan 8% tahun ke tahun pada separuh kedua 2023. Unjuran itu akan meletakkan sektor ekonomi digital pada landasan tepat untuk berkembang 1/4 daripada keluaran dalam negara kasar menjelang tahun 2025. Antara faktor yang menyokong pertumbuhan ekonomi digital adalah peningkatan penggunaan komputer,
teknologi maklumat selain peningkatan operasi perniagaan secara dalam talian. Dasar e-kerajaan dan inisiatif pendigitalan termasuk dorongan oleh Bank Pusat akan turut merangsang trajektori pertumbuhan ekonomi digital. Minggu lepas, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil memaklumkan Malaysia memperoleh komitmen pelaburan sebanyak 5.2 bilion dalam sektor ekonomi digital dari China dan Singapura. Sebagai perbandingan, 28.4 bilion ringgit nilai pelaburan ekonomi digital diraih bagi separuh pertama 2023 berbanding 7.5 bilion ringgit bagi tempoh sama tahun 2022. Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK dijangka berkembang sederhana antara 3% hingga 4.1% bagi suku kedua tahun ini. Ketua Ekonomi CGS CIMB Securities Nazmi Idrus berpandangan walaupun cabaran permintaan global menyebabkan penyusutan ekspor, namun pertumbuhan ekonomi akan diimbangi sektor-sektor berorientasikan domestik. Kita dapat lihat bahawa pengangguran masih lagi cenderung menurun dan juga sektor pelancongan terutamanya terus menyaksikan lebih ramai pelancong. Jadi sektor-sektor seperti makanan dan minuman, sektor pengangkutan domestik dan sektor penginapan masih menunjukkan perkembangan positif. Sementara itu, penganalisis ekonomi Dr. Zokri Idris mengunjurkan permintaan domestik akan kekal sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi negara bagi separuh pertama tahun ini. Beliau menjangkakan momentum lebih baik pada separuh kedua sejajar pelaksanaan pelbagai inisiatif serta dasar-dasar ekonomi oleh Kerajaan Perpaduan. Kita akan kembali menyaksikan momentum pertumbuhan ekonomi pada suku keempat setelah kita melancarkan dasar ekonomi madani, setelah pilihan raya negeri telah dimuktamadkan, setelah kerajaan telah tertubuh, maka di sinilah timbulnya keyakinan pelabur-pelabur asing untuk melihat prospek pelaburan kepada negara kita dan menggerakkan ekonomi negara. Bagi suku pertama 2023, KDNK negara berkembang pada 5.6% disokong permintaan domestik yang mampan, terutamanya perbelanjaan swasta berikutan penambahbaikan berterusan dalam pasaran buruh. Skim perubatan madani bakal diperluas bagi memastikan lebih ramai menerima rawatan kesihatan secara percuma di klinik perubatan swasta yang berdaftar. Kemudahan itu diperluas masing-masing di Kota Baru, Pasir Mas di Kelantan, Kuantan Pahang, Melaka Tengah, Seremban di Negeri Sembilan, Seberang Perai Tengah di Pulau Pinang dan juga di Perlis bermula hujung bulan ini. Syarikat yang mengurus dan melaksanakan skim tersebut, Protect Health, memaklumkan ini menjadikan keseluruhan 21 daerah terlibat dalam inisiatif ini dalam menampung keperluan kesihatan golongan B40 kepada penjagaan kesihatan prima akut. Fasa rintis ini bagi tempoh 6 bulan bermula 15 Jun lepas akan berakhir 31 Disember depan. Kumpulan SASA merupakan penerima sumbangan tunai rahmah fasa 1 2023 dalam 3 kategori kalangan B40 iaitu berkeluarga, warga mas tanpa pasangan dan bujang dengan kelayakan adalah secara automatik. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX yakin kerajaan terus komited melaksanakan kenaikan gaji sektor awam menjelang Oktober atau pada pembentangan bajet 2024. Presiden Dato' Adenan Mat percaya keputusan PRU DUN ke-15 tidak mempengaruhi komitmen kerajaan kepada penjawat awam. Jadi ini adalah satu pandangan yang serong, satu pandangan yang tidak berperlembagaan kerana anggota Perkhidmatan Awam kita telah menjalankan tugas kita dan kerajaan ini ialah majikan kami. Majikan kami ialah kerajaan ini, kerajaan yang tempat kami mengadu keluh kesah anggota Perkhidmatan Awam. Sudah tentu itulah tempat kami untuk kami mengadu, untuk kami memohon. Dan jika majikan kami yang juga merupakan kerajaan ini telah bersetuju untuk meningkatkan gaji, maka kami yakin dan kami amat yakin bahawa kerajaan mampu untuk melaksanakannya.
Kementerian Pertahanan sedia bekerjasama dengan agensi pusat untuk merangka struktur baharu bahagian cyber dan elektromagnetik pertahanan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Pendekatan itu membolehkan ATM seiring dengan organisasi cyber pertahanan yang lain di rantau dan dunia. Justru Kertas Putih Pertahanan menggariskan penubuhan organisasi yang khusus dalam mengendalikan keselamatan cyber. Building robust cybersecurity measures and fostering a culture of security awareness is critical. Without them, incidents such as data breaches to disruptions of critical infrastructure will erode the integrity and credibility of our defense mechanism. This could, in turn, create uncertainty among investors and citizens. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Cyber Siaga 2023 di Ibu Negara. Projek pembinaan kapal tempur pesisir LCS dijangka disambung semula mulai bulan depan. Perkara itu dimaklumkan Panglima TLDM Laksamana Tan Sri Abdul Rahman Ayub. Pembinaan itu diteruskan selepas kontrak tambahan ke-6 projek tersebut ditandatangani pada Pameran Antarabangsa Maritim dan Aero Angkasa Langkawi 2023 Mei lepas. 5 kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026. Menyentuh mengenai projek kapal misi pesisir LMS, beliau berkata ia masih lagi di peringkat mengenal pasti pembina sesuai untuk melaksanakan pembinaan projek itu berdasarkan spesifikasi ditetapkan TLDM. Jabatan Peguam Negara tidak memiliki alasan munasabah untuk teliti semula semua kes yang telah didakwa di mahkamah. Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun menjelaskan setiap keputusan untuk pendakwaan dibuat selepas meneliti sepenuhnya semua keterangan agensi puakkuasa. Keputusan juga dibuat mengikut undang-undang berkaitan. Tan Sri Idrus turut menegaskan tiada campur tangan politik atau tekanan untuk pihaknya memulakan sebarang pendakwaan. Jabatan Peguam Negara sentiasa bertindak secara bebas dan profesional mengikut tata cara yang ditetapkan. Adakah anda mempunyai cadangan dan pandangan mengenai Belanjawan 2024? Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Jumlah pendaftaran pembeli asing bagi program penyumberan antarabangsa INSP Pameran Halal Antarabangsa Malaysia ke-19 MIHAS 2023 menjangkaui sasaran. Kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif Matrik, Datuk Muhammad Mustafa Abdul Aziz menyebut pencapaian itu membuktikan MIHAS platform dipercayai bagi mendapatkan produk serta perkhidmatan halal berkualiti tinggi. INSP MIHAS yang merangkumi mesyuarat perniagaan secara fizikal dan maya bertujuan menghubungkan pembeli antarabangsa dengan pembekal produk dan perkhidmatan halal Malaysia. Acara fizikal bakal berlangsung 11 September ini di Menara Madrid. Manakala mesyuarat secara maya telah berlangsung sejak 20 Mac lepas hingga 30 November ini. Secara keseluruhan, program berkenaan melibatkan lebih 470 pembeli dari 40 negara, antaranya dari benua Eropah, Asia Tengah dan Afrika. Tahun lepas, INSP MIHAS telah menghubungkan 510 syarikat tempatan dengan 389 pembeli antarabangsa dan menjana 745.2 juta ringgit nilai urus niaga. Perhimpunan terbesar peserta industri halal itu dijadual berlangsung 12 hingga 15 September ini di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MITEC, Kuala Lumpur.
Maybank menyasarkan untuk menarik 20,000 pemegang kad kredit baru My Impact sehingga hujung tahun ini. Kad kredit mesra alam yang pertama di ASEAN itu menawarkan mekanisme untuk ahli mengira jejak karbon dan ganjaran untuk gaya hidup mampan. Institusi perbankan itu juga menyasarkan pelanggan baru terutamanya mereka yang sejajar dengan nilai kemampanan memanfaatkan kad kredit tersebut. Kad ini dia bukan saja syariah compliant, ia adalah syariah value. Ya, syariah value di mana kita tidak charge lagi compounding interest. Ya, dan itu adalah salah satu syariah principle, tapi kita telah masukkan dia dalam kita punya conventional card as well. Selain itu, tiada caj pembayaran lewat dan pengecualian yuran seumur hidup ditawarkan melalui kad kredit ini. Seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 23 Ogos. Rakyat Negeri Sembilan terus menerima manfaat kelajuan liputan internet menerusi Pelan Jalinan Digital Negara Jendela yang diperluas ke seluruh negeri. Ikuti laporan Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Menara telekomunikasi yang mula beroperasi telah memudahkan urusan penduduk khususnya untuk melaksanakan urusan dalam talian yang memerlukan liputan rangkaian internet yang baik. Penduduk kini boleh mencapai liputan internet dan jaringan telekomunikasi yang lebih berkualiti. Sebelum ni memang masalah kita orang memang internet memang susah lah. Jadi untuk kemudahan untuk anak-anak belajar, jadi bila ada dengan internet ni mudahlah dia sekarang. Lepas tu dan untuk sekarang ni bayar bil-bil online kan. Jadi sekarang mudahlah. Jadi senanglah untuk kamu ni tak payahlah nak pergi keluar. Jadi bayar secara online je. Dulu kalau nak tengok dia punya satu bar pun payah. Sekarang ni penuh 4 bar. Untuk diri sendiri tu memang sangat-sangat baiklah. Dulu frustrated kan. Kalau nak buat apa-apa kena lari keluar rumah. Kat rumah je tak ada lain. Itu DG lah punya cerita. Tapi nowadays 4 bar 4G sangat baguslah. Payment bayar bil elektrik ke, bil api ke, bil telefon semua online. So basically kita duduk kat rumah je, tekan phone bayar settle. Sebanyak 93 menara telekomunikasi jendela akan beroperasi menjelang tahun 2024 dengan 25 menara masih dalam proses pembinaan. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang berkaitan, khususnya pihak kerajaan negeri yang telah memudah cara dengan mengangkat komunikasi internet ini sebagai utiliti awam kepada pihak PBT, khususnya Majlis Bandar Seman untuk Kementerian ini telah memudah cara dan mempercepatkan proses. Cik Harry, ini bacaan kelajuan dia? Ya, macam ni 49.8 Mbps kelajuannya. Okey, baik. Saudara, ini merupakan antara salah satu alat yang digunakan untuk mengukur tahap kelajuan liputan internet di kawasan ini. Jadi kini bukan sahaja penduduk bandar menerima liputan internet yang berkualiti, namun penduduk luar bandar turut menerima manfaatnya. Nur Zuhairah Muhammad Zamri, RTM.